So pendapat saya begini, saya lihat, saya dah kata banyak kali lah, punca kekalahan kita, saya pun dah pergi, saya pergi ke Kemaman, masa PRN pun dulu, saya ke Kemaman, masa PRK pun saya ada di Kemaman. So saya lihat, dan sebelum ini juga saya telah kata kenapa kita kalah di PRN, PRK ini sebab penolakan undi-undi orang Melayu kepada kita. Di Kemaman itu pun rata-rata pengundinya adalah pengundi Melayu, dan di situ kita boleh nampak bahawa rata-rata orang Melayu tak sokong UMNO, orang Melayu tak sokong Barisan Nasional kini berbanding dengan dulu. Dulu kita lihat Kemaman tu kawasan kita berapa penggal, sampai ada orang kata Kemaman tu kubu kuat BN. Tapi sekarang 70%, lebih daripada 70% orang Melayu tidak lagi menyokong UMNO dan Barisan Nasional di situ. Dan juga sekarang ni rata-rata di seluruh negara pun saya lihat itulah keadaannya. So kita kena tanya, kenapa orang Melayu tidak lagi sokong UMNO, dan kenapa orang apa yang dulu kita kata putih itu tidak keluar beramai-ramai untuk undi kita. PAS dia dapat dalam 64-65 ribu. So undi dia lebih kurang stable lah. Dan sebab ada apa orang kata kadar keluar mengundi itu rendah, tapi mereka dapat maintain dia punya jumlah undi. Kita pula bila kadar keluar mengundi itu rendah, kita punya jumlah pengundi adalah lebih rendah daripada kadar keluar mengundi itu kalau difaktorkan. So ini yang menjadi masalah. Kalau dulu kita dapat 38,000 undi campur dengan undi PH 8,000, sepatutnya kita dapat 46,000 undi, tapi kali ini kita dapat 27,000 undi saja. Dan kalau kita faktorkan kejatuhan kadar keluar mengundi pun, kita hilang berpuluh-puluh ribu undi. Berbanding dengan PAS kalau kita faktorkan kadar keluar mengundi rendah, mereka telah menambah undi mereka. So saya dah cakap lah sebabnya kenapa saya pergi ke bawah pun, saya tanya mereka, ada yang mereka buat call untuk call pengundi pun sebabnya lebih kurang sama lah, ataupun sebabnya yang sama, iaitu orang-orang Melayu tidak selesa apabila UMNO dan Barisan Nasional ini pergi pilihan raya bersama DAP. Ini saya dah cakap banyak kali dan memang orang di bawah tanya UMNO ni sekarang perjuangkan apa. So bila mereka pun tak pasti UMNO ni perjuangkan apa. Dulu kita perjuangkan Melayu, perjuangkan Islam. Sekarang ni bila kita bersama-sama dengan DAP, mereka tak yakin kita boleh perjuangkan Melayu dan Islam, so mereka beralih kepada parti lain. Dan satu lagi yang menambahkan lagi sebab kekalahan kita adalah ada pula beberapa orang yang mempromot DAP ni pula dalam UMNO. So saya nak cakap cukup-cukuplah jadi penjilat DAP ini, sebab apa orang kata, kadang-kadang bila kepentingan DAP itu tergugat, saya tengok orang-orang ni dia jadi lebih DAP daripada DAP, lebih sudu daripada kuah, dan mereka nak pertahankan DAP sangat, nak jilat DAP sangat, sampai mereka jadi penjilat tegar. Itu orang-orang Melayu tak suka. So lagi kamu jilat, lagi kamu pertahan DAP, maka lagi itulah saya tengok orang-orang Melayu akan reject, lagilah kita akan kalah pilihan raya. Ini kita kena sedar. So jangan jadi penjilat DAP. Masa dalam sejarah dulu ada juga orang-orang Melayu masa zaman komunis dulu yang menjadi tali barut komunis, sampai orang kita gelarkan mereka ni barua komunis. Masa zaman PAP dulu, pemisahan Malaysia dengan Singapura, saya dah sebut dulu Osman Wu, dia digelar tali barut PAP, dah jadi barua pada PAP. So jangan kita jadi tali barut atau barua DAP pula. Orang Melayu tak suka itu. Lagi kamu jadi jilat DAP ni, penjilat DAP, atau orang, jangan sampai kita digelar barua DAP, lagi orang Melayu reject kita. Saya, hasrat perjuangan saya adalah saya nak supaya orang-orang Melayu di negara ini bersatu padu baliklah. Sebab dalam negara kita ni orang Melayu banyak berpecah belah. So bila kita berpecah belah, maka itu yang menjadi susah. Saya tengok dan kita tak boleh menentang anasir-anasir yang ingin menjatuhkan
apa orang-orang Melayu di negara ini ataupun menghapuskan hak-hak orang Melayu di negara ini yang kita perjuangkan dulu. So kalau kita pula jadi tali barut DAP, itu lagi akan memecahkan orang-orang Melayu di negara inilah. Karier politik saya ini saya ingin jadikan untuk saya perjuangkan perkara inilah supaya satu hari nanti supaya orang Melayu dan Islam di negara ini boleh bersatu padu kembali. Dulu semuanya kita asal daripada UMNO, lepas tu jadi UMNO PAS, lepas tu UMNO PAS PKR, lepas tu UMNO PAS PPBM, lepas tu UMNO PAS PKR PPBM, Putra Muda dan sebagainya. So banyak sangat perpecahan dalam parti-parti Melayu ini. So sekarang saya nak lihat orang Melayu Islam di negara ini bersatu padu kembali supaya kita boleh bina kembali negara ini. Jangan ada perpecahan lah. Kepada anasir-anasir yang nak jadi tali barut, kepada parti-parti lain nak jadi barua untuk memecah belahkan orang Melayu, itu yang kita kena tentang habis-habisan. Dan saya juga nak komen satu perkara berkenaan dengan bila PN ataupun Perikatan Nasional PAS menang 37,000 di Kemaman. Lepas tu ada komen daripada Menteri Komunikasi apa saya tak tahu. Dia kata, oh tempat lain PH menang lagi puluh-puluh ribu, 90,000, 100,000, majoriti lebih banyak daripada itu. So saya tahu apa tujuan dia. Tujuan dia mungkin untuk downplay lah kemenangan Samsuri ini. Tapi ini saya rasa akan backfire. Nombor satu, orang bukan bodoh bila kita downplay begitu. Nombor satu, menunjukkan kita ni in denial lah. Siapa yang kita nak tipu. So kita tak mengaku kita punya kekalahan itu dan kita tak boleh membetulkan diri kita sendiri. Dan satu lagi, ia memberi gambaran kepada orang-orang Melayu. Bila kita tengok carta-carta yang dikeluarkan di kawasan-kawasan yang mereka menang puluh-puluh ribu tu, PH menang puluh-puluh ribu, itu kawasan bukan Melayu tu, kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan penyokong DAP di situ, kawasan Cina. So bila kita tunjuk di kawasan bukan Melayu ini, PH boleh menang 90,000, 100,000, puluh-puluh ribu, lagilah di kawasan-kawasan Melayu, orang Melayu akan bersoal kalau PH menang puluh-puluh ribu di kawasan bukan Melayu ini, apa kata kita di kawasan Melayu, kita bagi Perikatan Nasional menang puluh-puluh ribu. So kalau 95% orang-orang bukan Melayu menyokong PH, apa kata 95% orang-orang Melayu menyokong Perikatan Nasional di kawasan-kawasan Melayu. So ini akan memburukkan lagi prestasi UMNO dalam pilihan raya. So ini yang saya cakap, kadang-kadang bila buat kempen itu, siapa-siapa dalam komunikasi ke apa, jangan buat kempen-kempen begini. Jilat lagi DAP sampai orang Melayu makin benci pada kita. Takkan kita tak belajar-belajar lagi? Dah berapa banyak PRK dah kita pergi. Jilat DAP kalah teruk, jilat DAP kalah teruk. Sekarang masih nak jilat DAP lagi. So biarlah DAP perjuangkan mereka sendiri. Jangan kamu tiba-tiba bila kepentingan DAP tergugat, kamu pula terkoyak lebih. So ini yang saya nak tegur sikit lah. So sebab itu saya ingat kita kena sedar diri kita dan kita kena perbaiki keadaan kita dalam UMNO supaya UMNO boleh menjadi relevan sekali lagi dan mendapat sokongan orang Melayu. Dan kita kena usahakan supaya orang-orang Melayu di negara ini bersatu padu kembali. Sekian, terima kasih.